Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Kata musannif, wa yajuzu lil musalli al mutawaddi, harus bagi orang solat dengan berwudu ayat tambil mutayammim, untuk ikut imam orang yang solat dengan tayammum, alladzi la i'adata alaihi, yang tidak perlu ulang balik solatnya. Itulah seperti contoh orang yang musafir, dia tak ada air, jadi dia boleh bertayamum untuk solat dan sah solatnya kerana tayamumnya sah dan boleh jadi imam. Begitu juga dengan orang yang sakit, tak boleh terkena air, maka dia boleh solat dengan bertayamum dan sah solatnya, tak perlu ulang dan boleh jadi imam. Harus ikut orang yang solat macam tu, dengan tayamum macam tu, kan. Ada juga yang orang berwuduk dengan bertayamum tapi kena ulang balik solatnya. Itu boleh rujuk dalam bab tayamum dan bab wuduk sebelum daripada ini. Dan yajuz ayat tam bima sihil khufi, orang yang solat dengan berwuduk tadi tu ikut imam yang wuduk dia tidak basuh kaki tapi sapu di atas khuf sahaja. Khuf ni stoking kulit. Jadi kalau orang yang berwuduk tu dia pakai stoking kulit, tak kira apa sebab dia pakai stoking kulit, kemudian batal wuduknya, dia tak perlu tanggal stoking kulit ni tu, dia boleh sapu di atas khufnya sahaja. Bila dia wuduk, batal wuduknya, kemudian dia nak wuduk semula sedangkan dia pakai khuf, dia mestilah pakai khuf tu, pakai stoking kulit tu selepas dia wuduk kan. Dia batal, kemudian wuduk semula, tak payah tanggal dia punya stoking kulit tu, dia hanya sekadar sapu di atas khufnya sahaja. Jadi dia boleh jadi imam, sah wuduknya, sah salatnya. Harus ikut orang yang macam tu untuk jadi imam, kan, jika dia menjadi imam. Wa yajuzu lil qa'im ay yaqtadi bil qa'id wal mutaji', harus bagi orang solat berdiri mengikut orang solat duduk, mengikut imam yang solat duduk dan imam yang solat berbaring. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan, kerana Nabi SAW solat ketika baginda gering sakit yang membawa kepada kewafatan baginda SAW dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin wan nasu qiyaman, sedangkan Abu Bakar mengikut di belakang Nabi dan sahabat lain juga mengikut menjadi makmum kepada Nabi dalam keadaan berdiri. Nabi solat jadi imam duduk. Wa ayat tamma al-adlu, dan harus orang yang adil ikut imam bil hurril fasiq, kepada orang merdeka yang fasik. Orang adil ni artinya orang tak melakukan dosa besar dan tidak israr. Israr tu artinya berterusan buat dosa kecil dan bangga dengan dia punya perangai suka buat dosa kecil lah, itu israr, berterusan dia dan bangga dia. Jadi orang tu adil lah. Kalau tak ada perangai macam tu, tak suka buat dosa, tu adil. Lawannya fasik, orang yang suka buat dosa kecil yang berterusan, tu fasik lah, bangga pula tu. Lepas tu ataupun orang yang buat dosa besar pun dihukumkan fasik, pendosa besar, fasik lah. Walakin tukrahu khalfahu, akan tetapi dimakruhkan solat di belakang ataupun mengikut imam yang fasik. Sah harus tapi makruh. Wa innama sahhat khalfahu lima rawahu asy-syaikhan, hanya saja sah solat di belakang orang fasik berdasar kepada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Ibn Umar kana yusalli khalfa al-Hajjaj, bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma solat di belakang Al-Hajjaj. Hajjaj ni gubernur yang dilantik oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan anaknya
yang berkuasa di kawasan Hijaz. Dan dia ni sangat kejam lah. Siapa lawan dia bunuh. Ramai ulama dia bunuh, ramai sahabat yang dibunuh, termasuklah Sa'id bin Jubair yang ketika itu tak ada siapa pun di atas muka bumi ini ketika itu melainkan berhajat kepada Anmu Sa'id. Dan dia telah menawan Madinah dan menghalalkan kepada tentera melakukan apa saja selama 3 hari 3 malam di Madinah. Masa tahun itu adalah tahun yang menyedihkan dan ramailah anak-anak yang tidak diketahui bapanya lahir pada tahun tersebut, pada tahun berikutnya lah kan. Dan beliau telah mengepung Mekah, Kaabah tu, dan menjenik, ditembak dengan menjenik Kaabah tu hingga condong, terpaksa dibina semula Kaabah. Itulah apa-apa keburukan yang telah dilakukan. Di antara keburukan yang telah dilakukan oleh Hajjaj, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa kafa bihi fasiqan, cukuplah kalau kita nak kata kepada Hajjaj itu sebagai seorang yang fasiq, yang jahat lah. Walaupun banyak kebaikan, dia hafal Quran, makan tak pernah seorang. Kalau dia nak makan, dia akan panggil orang miskin makan bersama dengan dia. Dan banyak jasa-jasa dia untuk membantu memperkembangkan agama Islam, mempertahankan agama Islam, banyak, tapi dosanya pun besar juga. Jadi ulama menghukumkannya sebagai fasiq. Imam Syafi'i pun hukum dia fasiq. Jadi boleh ikut orang fasik tapi makruh. Walaysa li ahadin min ulatil umur taqrir fasiq imaman, dan tidak ada satu orang pun pemerintah yang melantik orang fasik sebagai imam fi salawat, dalam solat. Kama qala hu al-Mawardi, seperti yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi. Jadi pemerintah yang agung ataupun ketua negara lah, dulu tak ada satu orang pun yang pernah melantik orang fasik, orang jahat, yang pendosa lah untuk jadi imam dalam solat. Tapi Hajjaj tu sebab dia gubernur kan, maka dia berhak lah untuk jadi imam sesuka hati dia di mana dia nak kan, di dalam wilayah kekuasaan dia. Dia boleh lantik orang tertentu untuk jadi imam, atau dia sendiri jadi imam. Dia boleh cabut jawatan orang tertentu yang di bawah wilayah kekuasaan dia, sebab dia gubernur. Okey, tapi kalau pemimpin yang biasa, dia takkan lantik orang yang pendosa jadi imam solat. Fa in fa'ala lam yasyah. Kalau dilakukan juga melantik orang yang fasik, pendosa menjadi imam, tidak sah solat dia, solat jemaah itu. Solat dia sah, solat imam tu sah. Habis solat jemaah tu yang tak sah. Kama qalahu ba'dul mutaakhirin, seperti yang dikatakan oleh kebanyakan sebahagian orang mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Okey, menurut apa yang dinukil oleh Al-Mawardi. Wal mubtadi' allazi la yakfuru bi bid'atihi kal fasiq. Manakala hukum orang yang ahli bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran dengan bid'ahnya itu, hukumnya sama macam orang fasik. Sah kalau menurut musannif, sah solat jemaahnya tu, dan makruh menurut sebahagian ulama mutaakhirin tak sah langsung solat jemaah tu, tapi solat dia sah lah kan. Wal abdu, dan seorang hamba tu ialah orang yang tidak memiliki harga dirinya. Harga dirinya itu dimiliki oleh tuannya kan. Tuannya boleh jual dia, berapa tuan nak jual dia boleh jual. Kerja tak ada upah, itu hamba. Hamba tu dia tidak ada hak menentukan dirinya sendiri. Dia nak rehat ke, dia nak kerja ke, dia buat apa benda ke, dia tak ada hak. Tuan dia yang akan menentukan, kena buat tu, kena buat ni kan. Waktu rehat bila, waktu kerja bila. Jadi tuan dia menentukan. Tuan dia boleh suruh apa saja. Itu hamba kan. Jadi al-abdu hamba ay yajuz lil hurri ayatam bil abdi, harus bagi orang merdeka
menjadi makmum kepada hamba yang menjadi imam. Menjadikan hamba dia sebagai imam. Harus. Di anna Zakwan maula Aisyata kana ya ummaha, kerana Sayyiduna Zakwan adalah hamba kepada Siti Aisyah dan beliau telah menjadi imam solat kepada Aisyah, Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyata. Sedangkan Zakwan tu hamba kepada Aisyah. Aisyah kalau nak solat, Zakwan lah hamba dia menjadi imam. Sayyidatuna Aisyah perempuan, Zakwan lelaki. Begitu. Lakinna al-hurru walau kana a'ma aula minhu, akan tetapi orang merdeka sekalipun dia tu buta, dia lebih aula untuk menjadi imam daripada hamba itu. Walaupun orang yang merdeka tu buta kan, dia tetap aula, lebih utama jadi imam bandingkan dengan hamba. Wal baligh bil murahiq, ya harus orang baligh, lelaki dewasa atau siapa lah orang dewasa, ikut imam kanak-kanak. Imam dia kanak-kanak, dia punya makmum dia orang dewasa. Harus. Kanak-kanak tu lingkungan, kalau dia 5 tahun dah pandai, dah fasih baca Quran, banyak hafal, itu daripada situ dah umur dia tu sampai dia umur 15 tahun atau sebelum baligh. Itu murahik lah tu. Lianna Amru bin Salimah, kerana Amru bin Salimah kana ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi imam kepada kaumnya ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu sittin aw sab'in, sedangkan ketika itu dia baru berumur 6 atau 7 tahun sahaja. Rawahu al-Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Lakinna al-baligh aula min as-sabi, akan tetapi orang lelaki yang baligh lebih aula, lebih utama menjadi imam berbanding dengan kanak-kanak. Tapi boleh je kanak-kanak macam zaman Nabi, iaitulah Amru bin Salimah tadi. Habis. Wal hurrul baligh al-adlu aula min ar-raqiq, manakala orang lelaki merdeka yang telah baligh serta adil, tak melakukan dosa kan, sama ada dosa besar ataupun israr, dosa kecil yang berterusan, itu lebih aula jadi imam kalau berbanding dengan raqiq, hamba. Wala abdul baligh, seorang hamba yang telah baligh, aula, lebih utama jadi imam min al-hurris sabi, berbanding dengan kanak-kanak yang merdeka. Dia merdeka tapi dia masalah budak lagi, jadi aula lah hamba jadi imam. Wa fil abdi al-faqih wal hurri ghairil faqih, salah satu aujuh. Manakala dalam keadaan ada seorang hamba dia faqih, mempunyai pengetahuan mendalam dalam ilmu hukum hakam. Ada juga di dalam kumpulan tu orang merdeka tapi orang biasa je, dia tidak faqih. Siapa yang nak jadi imam? Siapa lebih utama jadi imam? Di sana ada 3 pendapat. As-sahhuha annahuma sawa, yang paling sahih ialah sama kedudukan kedua-dua mereka. Siapa-siapa boleh jadi imam. Hamba yang ada ilmu pengetahuan yang mendalam tentang hukum hakam tu pun boleh jadi imam, tak ada keutamaan mana-mana. Atau orang biasa yang merdeka tu pun boleh jadi imam, tak ada siapa yang lebih aula untuk jadi imam, sama kedudukan mereka. Wal muba'ad, dan orang muba'ad, hamba yang ada perjanjian untuk mereka daripada tuan dia dengan bayaran tertentu kan, aula min kamilir rizqi, lebih aula jadi imam berbanding dengan hamba yang penuh, hamba sepenuhnya, yang tak ada sebarang perjanjian. Dia memang hamba betul sampai mati ya, kecuali kalau dia merdeka kan. Okey, wal a'ma wal basir fil imamati sawa, dan orang buta berbanding orang yang celik tak buta dalam kes untuk menjadi imam, maka kedudukan mereka sama, tak ada siapa yang lebih aula, tak ada siapa yang lebih afdal. Wa yuqaddamul waliyyu
bimahalli wilayatihi al-a'la fal-a'la, dan diutamakan pemimpin di suatu tempat atau daerah atau wilayah menjadi imam, lebih utama dia menjadi imam di dalam kawasan wilayah dia, di dalam wilayah dia, kan. Al-a'la fal-a'la, mengikut kepada kedudukan wilayah dia. Jadi kalau di masjid tu dia ada imam lantikan lah. Kalau di Selangor tu surau pun ada imam lantikan daripada sultan. Jadi yang paling aula sekali ialah sultan lah. Sultan sebab dia tertinggi kan. Dia mempunyai wilayah kekuasaan ke seluruh negeri dia. Jadi kalau ke mana-mana dia pergi, dia lah paling aula untuk jadi imam, walaupun bacaannya tak berapa sempurna. Tapi tetap juga kedudukan dia lebih aula menjadi imam. Kalau dia tak boleh nak ke mana-mana, dia boleh melantik sesiapa untuk menjadi imam di semua surau dan masjid di wilayah, kalau Selangor lah kan, di Selangor. Jadi imam yang dilantik oleh sultan tadi tu adalah mewakili sultan, dan dia lah paling berkuasa untuk menjadi imam di masjid atau di surau dia. Siapa-siapa pun tak boleh langgar dia kan, sebab dia paling utama dikedepankan menjadi imam sebab telah mendapat lantikan. Tapi kalau masalahnya tak ada imam lantikan, siapa yang lebih utama ditolak ke depan jadi imam? Kalau masjid, nazir ya. Kalau surau, pengusi ya. Jadi kalau imam tu kalau nazir tu pergi ke surau, imam tak datang, ada pengusi, ketika tu nazir lebih aula untuk jadi imam, kerana surau tu di bawah wilayah kuasa nazir masjid. Kalau ketua kampung, dia lebih utama untuk jadi imam di mana-mana kawasan di bawah wilayah dia. Kalau imam tak ada lah, kan, kalau imam lantikan tak ada. Kalau ada imam lantikan paling besar sekali, sebab dia telah mendapat lantikan daripada al-imam al-a'la, iaitu sultan. Begitulah seterusnya sampai ke atas. Siapa yang lebih besar kuasanya, dia lebih utama untuk menjadi imam ala ghairihi, berbanding orang lain. Fa imamu ratibin, imam rawatib, kemudian barulah imam rawatib. Jadi kalau seandainya imam rawatib itu tidak dilantik oleh sultan ataupun oleh penguasa tertinggi, maka imam rawatib itulah yang paling berkuasa untuk jadi imam. Okay. Tapi kalau dia dilantik, dia berkuasa. Tapi kalau dia tidak dilantik, kalau katalah surau, dia hanya lantikkan kampung saja. Jemaah surau tu lantik dia jadi imam rawatib. Datang nazir masjid. Sedangkan surau tu di bawah masjid kan. Jadi ketika itu nazir lebih lebih utama untuk jadi imam. Sebab nazir itu lebih besar kuasa berbanding imam rawatib. Sebab imam rawatib itu tidak dilantik oleh sultan. Kalau ada kawasan yang surau tu imam dia tidak dilantik oleh sultan, tapi dilantik oleh jemaah sahaja. Tapi kalau di Selangor, walaupun jemaah melantik imam rawatib, tapi akan mendapat surat pelantikan juga daripada sultan. Itu kalau di Selangor. Kalau di tempat lain yang tak ada sultan menurunkan surat lantikan, maka dikira imam rawatib biasa je lah. Kedudukannya tu di bawah pengurusi, imam rawatib tu, dan di bawah nazir, dan di bawah ketua kampung, dan di bawah penghulu. Kedudukan imam rawatib yang tidak dilantik oleh sultan. Naam, in wallahu al-imamul a'zam fa huwa muqaddam 'ala al-wali. Ya, ada kecuali kat sini. Jika imam rawatib itu dilantik oleh imam al-azam, pemerintah tertinggi. Kalau Selangor ni Sultan Selangor kan. Begitu juga dengan negeri lain yang ada sultan. Okey.
Jadi jika dia memang mendapat surat lantikan daripada sultan, maka dia lebih aula menjadi imam berbanding dengan mana-mana pemimpin yang lain lah, yang di bawah daripada sultan. Kalau yang tinggi daripada sultan, siapa? Agung, kan? Itu jakim lah, jakim. Kalau Perdana Menteri datang solat di satu masjid, adakah dia lebih aula solat jadi imam berbanding dengan imam rawatib? Ketika itu kita tengok siapa lebih berkuasa dalam negeri itu, Perdana Menteri ke ataupun sultan. Jadi kuasa Perdana Menteri seluruh Malaysia, kalau kuasa sultan khusus dalam negeri itu. Jadi kalau Perdana Menteri masuk ke dalam negeri Selangor, dia terikat dengan peraturan Selangor. Maknanya Sultan Selangor jugalah yang lebih berkuasa. Jadi tak boleh lah dia kata aku nak jadi imam, kata tak boleh, dia kena minta izin daripada imam rawatib dulu. Kalau imam rawatib bagi, maka naiklah dia. Kalau imam rawatib kata aku juga nak jadi imam, tak kira sebab aku memang dilantik oleh sultan, maka imam rawatib lah. Perdana Menteri tak boleh lah nak kata aku juga nak, tak boleh, kan. Makruh je lah, kan, sebab itu aula je, aula lebih utama saja, keutamaan saja, kan. Wa yuqaddamu as-sakinu fi makanin bihaqqin, dan diutamakan penduduk di satu tempat bihaqqin, dengan sebenarnya memang dia penduduk situ, kan. Lebih diutamakan jadi imam walau bi'i'aratin ala ghairihi, sekalipun dengan dibayar gaji. Dibayar gaji i'arah, walaupun dengan diberi dengan pinjaman, dengan diberi pinjam. Wa yuqaddamu sakinu fi makanin bihaqqin walau bi'i'aratin ala ghairihi la ala mu'irin lis-sakini, dan diutamakan orang yang tinggal di satu tempat yang diberi hak untuk tinggal di situ, sekalipun dia hanya sekadar diberi pinjam saja tempat tersebut untuk dia tinggal kat situ. Artinya contohnya lah, ada seorang tu dia bagi pinjam rumah dia, kau duduklah sini beberapa lama, sebulan ke seminggu ke, kan. Dia bagi pinjam rumahnya kepada satu orang untuk duduk di situ. Jadi orang yang telah diberi pinjam tadi tu berhaklah tinggal di rumah itu. Tak adalah orang lain boleh cuba rumah tu lagi, sebab dia telah diberi oleh tuan rumah hak untuk duduk di situ sementara. Jadi orang yang telah diberi hak untuk duduk di satu tempat tu tadi, walaupun sementara, itu lebih berhak untuk jadi imam, ataupun lebih utama ditolak untuk menjadi imam, kan, ala ghairihi, berbanding dengan orang lain. Kalau ada orang lain di situ, dia tetap orang yang berhak, orang paling berhak, orang yang paling utama jadi imam ialah orang yang berhak ke atas tempat itu, walaupun diberi hak itu secara sementara. Dalam arti kata lain, bagi pinjam, kan. La ala mu'irin, sekalipun kepada orang yang memberi pinjam tu kepada orang yang duduk di tempat atau di rumah tu, kan. Jadi tuan rumah tu datang, bila nak solat berjemaah, tetap juga orang yang tinggal sementara tu lebih utama untuk jadi imam berbanding dengan tuan rumah itu sendiri, sebab tuan rumah itu telah memberikan hak tinggal sementara kepada orang yang meminjam tadi lah, pinjam tempat. Ketika itu hak tempat itu telah berpindah kepada orang yang meminjam. Okey, bal yuqaddamu al-mu'ir alaihi, malah diutamakan jadi imam tu kepada al-mu'ir alaihi, orang yang meminjam minjam rumah tadilah, contoh rumah lah atau apa-apa sajalah.
yang berkaitan dengan tempat tinggal, wilayah ke, kawasan ke, dan seumpamanya. Wala ala sayyidin ghairi sayyidi mukatibin lahu, tidak juga boleh didahulukan atau diutamakan kepada mana-mana tuan kepada hamba selain daripada tuan hamba itu sendirilah, tuan hamba yang mukatab, ghairi sayyidi mukatabin lahu. Itu kalau hamba mukatab. Jadi ada golongan mereka, tapi golongan mereka tu ada banyak hamba lah. Kemudiannya ada golongan hamba, tapi kawasan itu adalah kawasan tuan kepada hamba yang tu lah, hamba yang ada sekarang ni. Ada orang mereka tadi tu, dia banyak hamba, tapi hamba di tempat lain. Dia datang kepada kawan dia, menziarahi kawan dia. Di situ ada kawan dia yang mereka, kawan dia tu ada hamba. Jadi ketika itu yang paling berhak untuk menjadi imam atau yang paling diutamakan menjadi imam ialah kepada tuan hamba di tempat itu, bukan tuan hamba di tempat lain. Kan di kawasan tu ada banyak hamba, dia ada tuan dia sendiri, jadi datang orang lain tak boleh orang lain nak jadi imam. Tuan kepada hamba itulah yang berhak menjadi ataupun yang paling utama untuk menjadi hamba kepada menjadi imam kepada hamba-hamba dia. Itu habis satu bahagian dalam keutamaan untuk menjadi imam, kan, ataupun keutamaan untuk kita ikut siapa yang nak jadi imam. Kemudian tertib keutamaan menjadi imam yang secara umum, kan. Yang tadi sebelum ni secara khusus, yang ni secara umum. Fa'afqahu fa'aqra'u fa'awra'u fa'aqdama al-hijrah fa'asannu fa'ansabu fa'aqdamul hijrata fa'aqdamul hijrati fa'asannu fa'ansabu fa'anzafu sauban wa badanan wa san'atan fa'ahsanu sautan fa'ahsanu suratan wali muqaddamin bimakanin la bisifati taqdimin liman yakunu ahlan lil imamah. Jadi kalau secara umum, keutamaan untuk menjadi imam, pertama sekali yang paling utama ialah orang yang paling faqih, yang paling mengetahui tentang hukum hakam secara mendalam. Lebih banyak ilmu tentang hukum hakam, maka dia lah paling lebih utama untuk jadi imam. Ini bagi orang yang nakkan solatnya lebih sempurna lah, lebih bernilai di sisi Allah. Kita nakkan pahala, bukannya nakkan pujian orang. Apa orang kata, bukan. Kalau nak kira pujian orang, suara sedap lah paling utama, kan. Tapi kalau menilai Allah Ta'ala, dia tak kira suara. Dia kira siapa yang paling faham apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala larang, apa Allah Ta'ala tak suka, benci, dan apa yang Allah Ta'ala suka, sunat lah, apa yang harus. Kedua, barulah aqra', yang paling banyak hafal Quran, yang paling bagus bacaan dia, itu yang kedua. Yang ketiga, barulah orang paling warak, yang paling sedikit buat dosa, kan, yang paling takut untuk buat dosa, itu paling warak. Yang ketiga, orang yang lebih awal berhijrah. Ada orang dia bagus, tapi dia ada dua zaman. Satu zaman jahiliyah, zaman dia tak tentu hala, kan. Lepas tu dia taubat, kemudian dia berhijrah untuk jadi baik. Seorang lagi dia main baik dia daripada kecil, kan. Jadi yang lebih utama ialah fa'aqdamul hijrah, yang baik daripada kecil tu yang lebih utama jadi imam.
Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kedudukan yang kelima dari segi keutamaan jadi imam ialah barulah tengok daripada umur, siapa lebih tua lebih aula untuk jadi imam kan. Ada budak-budak baru nak belajar, ada orang tua, jadi lebih utama orang tua. Allah Ta'ala pun lebih suka orang tua jadi imam. Ada kehormatan yang tersendiri. Fa'ansabu, dari segi kedudukan, siapa lebih mulia kedudukan dalam masyarakat, dia lebih utama jadi imam kan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, barulah tengok kepada fa'anzafu sauban, yang siapa lebih bersih, lebih cantik pakaian dia, maka dia lah lebih utama jadi imam. Dan lebih bersih badan dia. Dan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke 9, siapa yang lebih bagus pekerjaannya. Yang ke 10 barulah siapa yang lebih sedap dia punya suara. Yang ke 11, fa'ahsanu suratan, siapa yang lebih cantik wajah dia. Kalau dalam kitab majmu' tu, kalau semua tu sama, maka tengok kepada siapa yang lebih cantik bini dia. Siapa bini lebih cantik kan, sampai ke tahap tu lah, maka dia lebih utama untuk jadi imam. Jadi itulah turutan yang disusun oleh para ulama berdasarkan kepada apa yang berdasarkan kepada panduan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja dia buat. Jadi yang paling utama sekali orang paling faqih. Kalau semua sama, semua macam-macam faqih ataupun sama je kedudukan kefaqihan mereka itu, pengetahuan dalam bidang hukum hakam, maka barulah tengok di antara faqih fuqaha tadi tu, siapa yang paling banyak hafal Quran, paling bagus bacaannya dalam Al-Quran. Bukan paling sedap suara, yang paling betul bacaan dia, paling banyak hafalan dia, dia paling faham tentang Al-Quran. Kalau semua sama aja, semua lebih kurang aja, maka tengok siapa paling warak sekali, yang paling takut buat dosa kan. Kalau semua sama juga, barulah siapa yang apa ni lebih dulu hijrah, artinya yang lebih awal jadi baik kan. Kalau semua sama, maka tengok siapa paling tua. Kalau semua sama, tengok siapa punya kedudukan dalam masyarakat lebih tinggi kan. Ada kedudukan pangkat kan, siapa lebih tinggi, maka dia paling layak. Kalau semua sama aja, lebih kurang aja, maka tengok siapa yang paling cantik pakaian dia, dan badan dia paling bersih dan cantik kan. Sama juga tengok pekerjaan, siapa yang paling bagus pekerjaan. Kalau semua sama aja, lebih kurang aja, maka tengok siapa paling sedap suara. Kalau semua sama juga, baru tengok dia punya penampilan kan, penampilan siapa lebih bagus. Atas kepada rupa kan, siapa rupa paling cantik kan. Ahsanus surah, siapa rupa paling cantik. Tu yang dah nak ke hujung lah. Wali muqaddamin bimakanin la bisifati taqdim liman yakunu ahlan lil imamah. Dan bagi orang yang diutamakan menjadi imam berdasarkan kepada tempat, contohnya di kampung ke, ataupun tadi di rumah yang diberi pinjam kan, maka jadi rumah yang dia pinjam tadi tu, dia berhak ke atas rumah tu, jadi dia dah berhak di tempat itu. Jadi pengutamaan menjadi imam berdasarkan kepada tempat kedudukan tadi tu, tempat dia duduk tadi tu, itu tidak sama dengan keutamaan orang tadi tu, tidak sama dengan sifat keutamaan menjadi imam seperti yang kita dah bincang tadi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sifat tadi kan. Jadi orang yang mempunyai kuasa di suatu tempat, maka dia lebih aula lah berbanding dengan orang yang ada 11 sifat tadi tu. La bi sifati taqdim liman yakunu ahlan lil imamah. Orang mempunyai 11 sifat tadi tu bagi orang yang mempunyai kelayakan menjadi imam. Jadi
Kalau tak ada imam, maka siapa yang nak jadi imam, tengok kepada 11 surutan ni tadi. Ataupun kita nak lantik imam di satu masjid atau di satu surau, maka tengoklah kepada 11 ciri ni tadi. Yang pertama, tengok siapa paling faqih, siapa yang paling banyak ilmu pengetahuan dia. Kalau semua sama lebih kurang, maka kita tengok siapa yang paling aqra', yang paling qari', yang paling banyak hafalan, yang paling betul bacaan. Lepas tu barulah seterusnya ikut tertib begitu. Wallahu ta'ala alam. Akan datang wala yasihu iqtida'uhu biman yu'taqada butlan salatuhu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.